Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qaul wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala mara bencana, segala perkara yang kita tidak ingini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita juga daripada perbuatan-perbuatan yang dia murkai, yang dia tidak redai, yang dia tidak sukai, dan Allah Taala lorongkan kita dan keluarga kita, orang-orang yang kita sayang kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka, dan mudah-mudahan menggembirakan pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mudah-mudahan hari ini, hari yang baru, tahun yang baru, kita berada dalam keadaan yang lebih baik, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaharui pula iman kita, memperbaharui tenaga kita untuk beribadah, memperbaharui semangat kita, memperbaharui niat-niat kita, memperbaharui amal ibadah kita agar lebih segar sentiasa, dan memperbaharui pula cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak terlewat untuk ucapkan selamat tahun baru Ma'al Hijrah, dan kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini dan tahun-tahun yang berikutnya semua kita dalam keadaan kebaikan, baik di dunia, dan tentulah yang lebih pentingnya adalah baik akhirat kita. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang komen. Saya nampak banyak yang dah komen selamat tahun baru, salam al-hijrah dan sebagainya. Jadi sama-samalah. Terima kasih, dan mudah-mudahan tahun ini akan menjadi lebih baik daripada tahun yang lalu. 1443, sekejap saja masa berlalu. 1443 dah kita ni, ya Allah. Rasa cepat tak? Ke rasa lambat? Rasa cepat kan masa berlalu, ya Allah. Masa berlalu memang begitu pantas, tapi adakah kita ambil pengajaran daripada yang masa yang berlalu ataupun tidak? Kuliah kita adalah kuliah yang dianjurkan oleh pihak Surau Al-Islah, Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam, yang mana saya dah mengajar di Surau Al-Islah seingat saya mungkin dah 12 tahun, mungkin lebih kurang begitu, di Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam. Dan kuliah kita pada hari ini bukan berkitab, walaupun saya mengajar di Surau Al-Islah tu surau pengajian berkitab, tapi kuliah kita pada hari ini adalah kuliah khas bersempena dengan awal Muharram 1443 Hijrah. Jadi ceramah khas awal Muharram. Tajuk kita pada hari ini adalah tajuk berhijrah sebelum dihijrahkan. Jadi ke atas ni ada tulis, mari berwakaf untuk saham akhirat anda, Bank Islam Projek Wakaf Surau Al-Islah. Siap ada do it now on pay, dengan QR code yang pun ada dekat atas, serta nanti kita akan tunjukkan projek ini, projek pembinaan sumbangan derma wakaf bagi pembinaan dan pengubahsuaian Surau Al-Islah Seksyen 7 Shah Alam. Nanti saya besarkanlah insya-Allah supaya kita boleh tengok sama-sama nantilah dekat tengah-tengah nanti ke kat ujung-ujung nanti ke kan. Nanti kita akan masukkan semula kat perbincangan kita tentang projek ni insya-Allah. Okey. Sahabat-sahabat, ayah-ayah, ibu-ibu, abang akak, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita terus pergi kepada poin kita insya-Allah, sebab kita dah pukul 10 lebih pun kan. Kita punya kuliah ni pagi-pagi macam ni tak bolehlah terlampau lama sangat kan. Ceramah-ceramah ni mudah-mudahan yang penting ni adalah kita dapat sesuatu kan, mengetuk pintu hati kita. Tajuk yang kita berikan ni tajuk berhijrah sebelum dihijrahkan. Tajuk ni adalah tajuk yang sebenarnya dah diberikan kepada pihak surau pada minggu lalu.
Tetapi apa yang kita tak tahu, apa yang berlaku, tentulah kita tak tahu benda yang gaib kan, apa yang akan berlaku. Tak ada seorang pun yang tahu bila kita sendiri pun kita tak tahu bila kita akan mati dan apa yang kita akan lakukan esok. Maza taksibu ghada. Kita tak tahu apa yang kita akan lakukan esok. Kita pun tak tahu sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, apa yang berlaku adalah semalam negara kita digemparkan dengan kematian seorang artis yang subhanallah, artis ni bukanlah artis yang mungkin semua orang kita minat atau semua kita minat ataupun kita follow. Mungkin sebahagian kita langsung tak minat industri hiburan, sebahagian kita tak follow langsung, sebahagian kita mungkin tak pernah dengar pun nama artis dan sebagainya. Dan kematiannya pula bukan kematian ulama. Semalam ada ulama yang meninggal di Melaka, contohnya Datuk Guru kita yang meninggal di Melaka, betul. Tetapi yang kita nak sebutkan di sini yang menggemparkan sebab seluruh Malaysia kan mendoakan untuk dia. Kita perhatikan, ya Allah, memang ya Allah, jealous kita sebenarnya bila tengok kematian dia ni. Kematian dia didoakan seluruh rakyat Malaysia. Ya Allah, saya tengok ustaz-ustaz, tuan guru yang kita kenal lah, dia orang tu tak adalah nak cara langsung pasal hati-hati ni. Tiba-tiba tuan guru tu pun doakan juga. Kan kemudian tak kira lagi lah orang awam, peminat, tak payah cerita lah, tentu lagi lah keluarga, lebih-lebih lagi. Dan tambah pula meninggalnya dia waktu Covid. Ramai yang meninggal waktu Covid, betul tak? Kemudiannya meninggal selepas bersalin pun ada lagi ramai, bukanlah terlalu ramai tapi ramai kan, yang meninggal selepas bersalin ketika Covid ini juga ramai kan. Yang kita dah tengok statistiknya, ada je ibu-ibu yang bersalin kemudiannya meninggal ataupun terpaksa melahirkan anak, dikeluarkan anak dan meninggal dunia si ibu. Banyak kes dah sebelum ni, sebelum daripada beliau, tapi kematian beliau tu menggemparkan, kematian beliau tu menggegarkan dan menyuntik ataupun menjentik hati-hati kita, sampai kita rasa macam apa benda lah yang dia buat. Saya rasa bukan saya seorang, ramai yang bertanya benda yang sama, apalah yang dilakukan. Dia terkenal juga sebagai seorang artis yang telah berhijrah. Alhamdulillah, hijrah kan. Jadi tajuk kita ni hijrah sebelum dihijrahkan ni kebetulan lah, kita kata Allah Ta'ala dah susun lah, maknanya tepat pula dengan tajuknya. Dan bila kita tengok dia meninggal dunia, bila kita tengok dia dah tak ada, dan kita tengok dia juga adalah seorang yang berhijrah, kita tanya pada diri kita sendiri, macam mana agaknya pengakhiran aku, kematian aku nanti macam mana? Aku mati dalam keadaan yang elok, kematian aku nanti didoakan ke tidak oleh orang ramai, kematian aku nanti orang solatkan tak jenazah aku, orang bacakan Quran tak untuk aku, orang baca Yasin tak untuk aku, orang tahlil tak untuk aku, seluruh negara dan bahkan seluruh dunia kita harapkan mudah-mudahan semua akan mendoakan kita. Tapi adakah kita dapat kematian begitu kan? Dan adakah bila kita mati nanti kematian kita dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita? Sebab semua kita adalah seorang yang berdosa, semua kita berdosa, tak ada siapa di kalangan kita yang tak berdosa. Tapi adakah kita dapat berhijrah sebelum kita dihijrahkan? Selalu kita dengar perkataan, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Ni dekat Masjid Surau selalu ada banner ni kan, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Tetapi kita fikir ke tidak, adakah kita selain daripada sembahyang sebelum disembahyangkan, kita perlu berubah sebelum kita berubah? Bukan sahaja sembahyang, tapi segenap aspek kehidupan kita kan? Dan inilah antara perkara yang kita akan bincangkan insya-Allah pada pagi ini kan? Dan mudah-mudahan ia bermanfaat untuk diri saya sebelum daripada semua sahabat-sahabat ataupun mereka yang menonton, tak kira lah di mana juga anda berada, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Saya perhatikan ada juga dari sahabat-sahabat kita dari negara-negara jiran bersama-sama kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan ianya bermanfaat lah untuk kita semua insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya turunkan sikit dia punya apa namanya ni, slide ni, bagi dia tengah-tengah sikit. Okey, baru comel tak? Okey. Okey, bila kita berbincang tentang hijrah, dan hijrah adalah meninggalkan sesuatu. Hijrah tu sendiri maksudnya meninggalkan sesuatu. Bila Nabi SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau, baginda dan juga para sahabat, maksudnya baginda meninggalkan kota Mekah. Hijrah dalam erti kata kita pada hari ini, kita hendak meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang.
Kita nak meninggalkan apa yang Allah tak suka. Kita nak meninggalkan tuntutan hawa nafsu kita yang bercanggah dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak tinggalkan. Perkataan hajara maksudnya meninggalkan sesuatu. Hajar, kan? Meninggalkan. Jadi hijrah bermakna kita meninggalkan. Apa yang kita tinggalkan, ini dia. Perkara-perkara yang tak baik kepada perkara yang baik. Daripada perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik. Daripada perkara yang lebih baik kepada perkara yang terbaik. Kan? Itu yang kita nak tinggalkan. Tinggalkan perkara yang sebelumnya kepada perkara yang selepasnya yang mudah-mudahan lebih baik dan terbaik untuk kita. So maknanya sekarang ni kita semua perlu berhijrah. Tak kisahlah dalam bab agama maupun dalam bab dunia. Dalam bab dunia pun memang kita kena berhijrah. Kita kena tinggalkan sikap-sikap kita yang negatif kepada sikap kita yang positif. Kan memang semua kita perlu berhijrah. Cuma soalannya sekarang sempat ke tidak kita berhijrah? Itu yang perlu kita tanya. Siti Sarah yang meninggal semalam itu umurnya muda lagi. Yalah muda lah kalau kita boleh kirakan. Maknanya umur 30-an, belum 40 pun. Yang orang kata life begins at 40, kan? Belum 40 pun umur beliau. Saya ingat lebih kurang berapa 36, 37 itu umur dia. Jadi maknanya masih lagi muda. Masih lagi muda. Tetapi yalah Allah tak ada cabut-cabutnya. Begitu jugalah kawan-kawan kita. Bahkan bayi dalam kandungan pun ada yang meninggal dunia. Belum lahir pun dah meninggal dunia. Maknanya mati ni boleh datang pada bila-bila masa. Kan ada bayi yang sempat hidup beberapa ketika saja, beberapa minit saja. Sempatlah menangis sekejap, meninggal. Ada yang tak sempat menangis pun beberapa saat dikeluar ke muka bumi, meninggal dunia. Ada yang beberapa hari meninggal dunia. Ada yang beberapa bulan meninggal dunia. Ada umur setahun dua meninggal dunia, kan? Jadi umur kita semua kita tak tahu bila kita akan meninggal. Pasti kita akan mati. Itu semua kita tahu. Kita pasti akan meninggal dunia. Kan yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya rasa semua kita biasa dengar lah ayat ni. Apa dia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ni saya rasa semua kita biasa dengar. Setiap jiwa pasti akan merasai mati. Setiap jiwa pasti akan merasai mati. Ada tak di kalangan kita yang rasa-rasa dia tak mati? Ada tak agak-agak kita kan rasa macam ustaz, saya rasa tak mati saya. Saya rasa umur saya panjang, bukan panjang lagi dah, kekal selama-lamanya. I'm immortal. Okey. Rasa-rasa kita tak mati ke? Tak ada. Semua kita tahu kita akan mati. Saya suka dengan gambar ni, poster ni. Dia tunjukkan kubur. Ya kan? Dia tunjukkan. Cuma bacaan ni kena dari kanan ke kiri sebab bahasa Arab kan. Waktu tu mula-mula kita hidup. Ada lagi denyutan. Nanti kita akan, denyutan tu tak ada lagi dah. Straight aja. Sampailah kita juga akan berbaring di dalam kubur nanti, mengiring di dalam kubur, kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasai mati. Tak ada orang boleh mengelak daripada merasai kematian. Dan mati boleh datang pula bila-bila masa. Mati boleh datang dalam keadaan macam mana kita pun. Siti Sarah tu meninggal dunia dalam keadaan selepas melahirkan anak, kan? Dan kena COVID ni antara tanda bahawasanya betapa kita ni tak boleh lari daripada kematian. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, tak kira, kan? Semuanya akan merasai mati. Ainama takunu yudrikumul maut. Kalian ada dekat mana sekalipun, mati akan mendatangi kalian juga. Mati akan ambil kalian juga. Mati tu akan memotong kalian juga. Maknanya laju macam mana kita pergi pun, mati tu lagi laju lagi. Dia akan kejar juga kita. Malaikat maut akan ambil nyawa kita, tak tercepat, tak terlambat, walau satu saat, bahkan kurang daripada itu pun tidak. Kan? Walau kuntum fi burujin, walaupun kalian berada dalam towers, buruj ni apa, menara-menara musyayyadah yang begitu kukuh sekali.
Duduklah dalam tempat yang macam mana sekalipun, dalam peti besi sekalipun, yang perompak paling hebat dekat dunia pun tak boleh nak buka contohnya, pun kita boleh mati. Kan orang panggil apa? Safe room contohnya. Safe room lah contohnya. Kalau orang kaya ni kadang dia ada safe room yang mana dia boleh selamat daripada perompak. Kan bila perompak nak datang je, dia masuk dalam safe room tu, perompak tak boleh nak buka, tak boleh masuk, dia boleh panggil polis, boleh datang contohnya. Habis malaikat maut boleh datang tak? Boleh masuk tak ke dalam safe room? Confirm boleh. Malaikat maut pun boleh. Bahkan kita takkan tersilap, takkan terlambat walau satu saat, takkan tercepat walau satu saat. Kalau mati, matilah. Nak lambat walau satu saat pun tak boleh. Nak kata besok boleh tak? Tak boleh. Nak minta kau tim lah, orang panggil kau tim. Kau tim dengan malaikat maut. No, kau tim tak ada dah. Memang satu saat pun kita tak boleh nak lambatkan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nak minta pun tak boleh, bukan kata nak satu saat lambat, nak minta satu saat lambat pun tak dapat. Minta tu pun tak boleh. Kita tak boleh usahakan untuk lambatkan, tak ada. Memang mati tu akan datang pada bila-bila masa, pada bila masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pun kita tak boleh nak tetapkan. Aku nak mati dekat Madinah, tak mesti dapat. Walaupun kita doa, kan doa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar doa, ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid di bumi kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang indah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu taala. Sayyidina Umar mati syahid di bumi Madinah. Orang biasa kalau waktu tu dah jaranglah nak mati syahid tu di bumi Madinah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih boleh lagi, contoh perang Uhud kan. Perang Uhud berlaku dalam Madinah. So mati syahid mereka itu di Madinah. Perang Khandaq contohnya berlaku masih lagi dalam Madinah. Tapi selepas-lepas daripada tu, peperangan dalam Islam semuanya berlaku di luar kota Madinah. Kan? Zaman Sayyidina Umar, peperangan berlaku jauh dari Madinah. Jadi macam mana Sayyidina Umar masih lagi boleh optimis? Ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid tetapi nak di Madinah juga, tak nak kat tempat lain. Memang berlaku sebab kuasa Allah Subhanahu taala. Dan Sayyidina Umar mati ditikam di Madinah. Jadi maknanya beliau mendapat mati syahid itu di Madinah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Doa beliau mustajab. Alhamdulillah. Kita tak tahu, kita boleh doa juga macam tu. Boleh doa macam tu, ya Allah, aku nak mati kat Madinah, ya Allah, aku nak mati kat Madinah. Ada sahabat-sahabat yang kita bawa, kadang jemaah-jemaah yang kita bawa meninggal dekat bumi Madinah, kita tengok, Allah, untungnya dia. Kan ada sahabat saya yang pergi elok je kat Mekah sihat walafiat, sampai dekat Madinah tiba-tiba meninggal. Kan? Ada yang sampai kat Madinah rebah, meninggal. Ada yang dari Malaysia elok atas kata bang, elok main dengan anak cucu apa semua, elok je pijak kaki dekat kota Madinah terus meninggal. Kan? Rupanya Allah Ta'ala nak pilih meninggalnya tu di situ. Teringat cerita waktu Nabi Sulaiman tu kan, ni kisahlah cerita kan. Cerita yang kita semua biasa dengar kot. Macam mana yang satu orang yang mana apabila dia berada di depan Nabi Sulaiman, tiba-tiba ada satu makhluk yang begitu menakutkan kan. Dia nampak orang tu, makhluk tu asyik tengok dia je, orang tu asyik tengok dia je. Dia pun pelik, kenapalah orang tu asyik tengok dia, perhatilah sangat-sangat pada dia. Dia usah dia. Jadilah kali dia tanya pada Nabi Sulaiman kata, dia tu malaikat maut tu. Nak ambil nyawa kau. Sudah, dia punya takut lah kan. Dia minta Nabi Sulaiman hantar dia ke jauh. Ada yang kata ke India apa semualah, ikutlah cerita-cerita ni kan. Maksud begitu jauh sekali dia hantar. Bila dia hantar sampai jauh tu, sekali malaikat maut pun datang dan ambil nyawa dia. Jadi malaikat maut beritahu pada Nabi Sulaiman. Dan kenapa malaikat maut tengok dia macam tu? Rupanya sebab malaikat maut pelik kan. Allah Ta'ala suruh cabut nyawa dia ni dekat jauh lagi, bukan dekat depan Nabi Sulaiman, jauh daripada tempat Nabi Sulaiman. Macam mana pula dia ni ada dekat depan Nabi Sulaiman, sedangkan dia nak mati dah. Mati tak boleh nak anjak-anjak masa dah, dia memang akan mati dah ni, masa dia dah sampai, tapi tempat dia tak betul. Rupa-rupanya dia minta untuk dipindahkan tu, memang situ dah tempat yang telah ditakdirkan oleh Allah, dia akan mati. Jadi kita larilah macam mana sekalipun, memang kita tetap akan mati. Bukan bermakna kita tak boleh berusaha. Kita usaha tentu sekali. Usaha tetap usaha. Kan? Cuba juga cari cara yang kita tahu badan kita ni tetap adalah, jasad kita ni adalah amanah daripada Allah. Memang kena jaga. Kena jagalah amanah Allah SWT ni. Jagalah. Jaga SOP. Jagalah daripada
mendedahkan diri kepada penyakit, jagalah, ambil vaksin dan sebagainya, silakan, tak ada masalah. Ambil ubat-ubat, ambil habatus sauda dan sebagainya, ambil, tak ada masalah. Semua tu untuk cara kita menjaga. Jaga sebab apa? Ni amanah Allah. Tapi bila-bila masa Allah Ta'ala nak ambil, kita tahu Allah boleh ambil. Kan? Kita tak boleh nak kata nantilah dulu. Ni Allah punya. Badan kita ni pun Allah punya. Allah bagi kita untuk jaga. Maka kita pelihara. Kan? Kita jaga betul-betul. Kemudiannya, macam mana kita nak berubah? Ayat ni saya biasa bawa sebenarnya. Ayat daripada surah Az-Zumar. Ini banyak sebenarnya pengajaran. Banyak pengajaran. Ayat ni saya besarkan sikit ni supaya boleh jelas, bagi sahabat-sahabat boleh nampak dengan jelas. Ayat ni sebenarnya ayat yang memberi semangat kepada kita. Bila kita nak berhijrah, saya perhatikanlah macam Siti Sarah tu ke ataupun sahabat-sahabat yang lain kan. Bila nak berhijrah, kita nak berhijrah ni memang betul. Kita memang kadang-kadang ada rasa macam aku nak berubah. Aku bukan tak nak berubah, tapi dia ada tapi dia kan. Aku nak berubah tapi payah kan. Tapi tak dapat dah. Ataupun benda ni bukan senang. Satu. Yang keduanya, kadang-kadang kita akan rasa apa tau? Aku nak berubah. Tapi dia ada tapi lagi kan. Aku layak ke untuk berubah? Kadang dia rasa macam tu. Aku ni layak ke nak berubah? Kadang-kadang macam tu kan. Rasa macam, aku ni layak ke nak berubah? Aku kalau tengok orang lain berubah tak apa. Aku ni banyak dosa. Macam saudara Zam Abdul sebut, terasa banyaknya dosa. Betul kan? Kadang-kadang kita rasa macam, Allah, dosa aku banyak macam ni, dosa aku menggunung, bolehkah aku nak berubah? Bolehkah aku, Allah terima ke aku nak berubah ni? Allah tahu kan dosa aku kan. Allah lagi tahu dosa aku banding dengan aku sendiri. Manusia lain mungkin tak tahu dosa aku punya banyak. Tapi Allah SWT terima ke aku punya taubat nanti, hijrah aku, perubahan pada diri aku. Kemudiannya apa lagi? Ada lagi kadang aku nak berubah, tapi orang sekeliling aku, kawan-kawan semua tak galakkan. Semua akan pandang selek, semua pandang buruk pada aku. Kan? Ada seorang anak murid saya, dia cerita macam mana keluarga dia semua ahli keluarga dia tak reti sembahyang, tak reti sembahyang langsung. Tutup aurat tak payah cerita, memang tak tutup aurat langsung. Kan? Jadi bila dia nak berubah tu, dia macam berubah daripada satu dunia kepada dunia yang lain terus. Bila dia tutup aurat, janggal sangat. Dia perempuan, tiba-tiba dia tutup aurat, keluarga dia yang lain, mak dia, kakak dia, adik perempuan dia, semua seksi-seksi lagi. Tiba-tiba dia nak pakai tudung sebagainya. Memang berubah tu macam tak ada yang membantu dia, tak ada yang menolong dia. Ayat ni sebenarnya sangat-sangat memberi kekuatan kepada kita dalam mana-mana senario tadi. Apa dia? Yang pertamanya Allah SWT sebutkan, ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampau ke atas diri mereka sendiri, yang telah melakukan kesalahan-kesalahan, yang telah menzalimi diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau putus asa daripada rahmat Allah. Itu dia pertama, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah ampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. La taqnatu, jangan putus asa. Tapi Allah Ta'ala sebutkan la taqnatu ni, jangan putus asa ni, dalam keadaan Allah panggil kita dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku, hamba-hambaku. Perhatikan perkataan tu, hamba-hambaku, ya ibadi. Nampak kan perkataan dia? Ya ibadi, hamba-hambaku. Ya Allah, Allah Ta'ala panggil kita dengan panggilan hambaku, sedangkan kita tahu yang kita tengah buat salah ni sekarang ni. Kita tengah buat salah.
Allah Ta'ala boleh panggil kita dengan gelaran macam tu. Ya Allah, kita nak apa lagi sebenarnya? Dalam keadaan yang begitu banyak salah kita, Allah masih lagi memanggil kita dengan gelaran hamba Allah Ta'ala. Kan? Jadi yang ni kita akan rasa macam, layak ke aku ni? Layak. Allah panggil. Allah panggil. Kan? Allah panggil kita. Jadi maknanya, kenapa kita tak nak lagi? Ataupun kenapa kita tinggalkan lagi? Kenapa kita masih lagi rasa macam, aku tak layak, aku tak boleh, aku tak berhak untuk dapat. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang dah meletakkan bahawasanya kita ni boleh, kita ni layak, kita ni digelar sebagai hamba-Ku. Ya ibadi. Cuba perhatikan ayat. Hamba yang macam mana? Hamba yang melampau. Hamba yang melampau, asrafu ala anfusihim, yang memang dah buat dosa. So bukan hamba yang soleh ke apa ke. Hamba, kalau hamba yang soleh tak apa. Allah tak panggil kita wahai manusia, ataupun wahai si zalim, wahai yang buat dosa, wahai yang banyak aku murka. Tak. Allah gunakan perkataan wahai hamba-hambaku. Jadi boleh ke tidak kita berhijrah? Boleh. Tinggal lagi kita nak ke tak nak je. Kan? Sebab Allah Ta'ala sebutkan pula, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kemudiannya, la taqnatu. La taqnatu. Jangan putus asa. Jangan putus asa. La taqnatu pula. Jangan putus asa. Daripada apa? Daripada rahmat Allah. Rahmat Allah kan luas. Jangan putus asa. Itu syarat yang pertama. Yakin rahmat Allah Ta'ala tu ada. Jangan kita rasa tak ada maknanya, aku punya dosa ni memang takkan diampunkan punya. Jangan sampai gitu sekali. Jangan sampai kita rasa macam, aku ni memang dosa aku mana ada, tak layak untuk diampunkan oleh Allah SWT. Kan? Begitu menggunung tinggi, takkanlah Allah Ta'ala nak ampunkan. Tak, Allah Ta'ala ampunkan semua sekali. Allah ampunkan semua sekali. Kan disebutkan dalam ayat yang kat bawah ni, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua sekali Allah ampunkan. Allah ampunkan semua. Jadi kita tak boleh pun nak kata Allah, takkan Allah nak ampunkan. Tak, Allah ampunkan semua. Yang macam Siti Sarah tu bukanlah orang paling jahat. Ramai lagi yang jahat, yang perbuatan-perbuatannya jahat. Kan? Allah bila berhijrah, Allah hapuskan dia semua dosa-dosa. Kan ingat je lah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti tiada dosa baginya. Tak ada dosa lah. Allah ampunkan semua sekali. Lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Kalau rasa masih lagi macam ragu-ragu sebab macam manalah terlampau banyak sangat dosaku ni. Tengok pula dua perkataan yang Allah Ta'ala gunakan. Nama Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala gelar, Allah Ta'ala sifatkan ataupun namakan zat baginda Al-Ghafur dan juga Ar-Rahim. Maha pengampun lagi Maha pengasih. Allah Maha pengampun, Allah Ar-Rahim, Maha pengasih. Maha pengampun, Maha pengasih. Ini dah dia sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada tu, kan, cuba kita cepat-cepatkan, dah 10.35 dah rupanya. Okey, tak apa. Ayat berikutnya, tadi ayat 53 kan, ayat 54. Jadi salah satu caranya bila kita nak berhijrah, sebelum kita dihijrahkan, kita perlu kembali kepada Allah. Istilahnya, turn to Allah before you return to Allah. Turn to Allah before you return to Allah. Ataupun return to Allah before you being returned to Allah. Okay? Kembali kepada Allah sebelum kita dikembalikan kepada Allah. Ini penting. Kan? Kembali kepada Allah SWT. Dan kembali itu pula syaratnya mesti berserah kepada Allah. Kembali dan berserah. Dia ada dua kat situ. Kita perlu kembali kepada Allah. Nak berhijrah kepada Allah, kembali pada Allah. Jangan macam nak hijrah kepada Allah tapi ikut kepala kita. Tak, perlu kembali kepada Allah. Dan berserah kepada Allah. Memang kadang-kadang tak membantu orang persekitaran kita, kawan kita, ke pekerja kita, ke apa ke, tak membantu. Kan, macam Allahyarham Siti Sarah tu jadi penyanyi dan sebagainya kan. Memanglah lebih mudahnya adalah dalam keadaan seksi dan sebagainya. Tapi bila dia berhijrah, dan ramai juga sahabat-sahabat kita yang di luar sana pun berhijrah sama. Sebenarnya hijrah tu tak mudah. Tapi berserah kepada Allah, tak apa, Allah ada. Tak apa, Allah ada. Tengok ayat ni. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun.
Apa dia? Kalau kita perhatikan, Allah SWT gunakan perkataan dekat sini, wa anibu. Okey. Ini dia perkataannya, wa anibu. Kembali kepada Allah. Kemudiannya, wa aslimulah. Wa aslimu. Berserah kepada Allah. Wa aslimu lah. Apa jadi kalau tak buat benda tu? Apa yang Allah SWT sebutkan? Sebelum datang pada kalian azab, kemudian kalian tidak akan ditolong. La tunsarun, kan? Tidak ditolong. Jadi bermakna, faham lainnya apa dia? Kalau kita kembali kepada Allah dan berserah kepada Allah, siapa yang tolong kita? Yang tolong kita adalah Allah Ta'ala juga. Siapa yang tolong kita? Allah Ta'ala juga. Jadi nanti Allah akan tolong. Yes. Kalau kita tak berserah kepada Allah, Allah tak tolong. Itu maksudnya. Kan? Summala tunsarun. Kalian tidak akan ditolong. Kau tak kembali kepada Allah, kau tak berserah kepada Allah, datang azab, kau tak akan ditolong. Kalau nak dapat pertolongan Allah, maka perlu kembali kepada Allah dan berserah betul-betul pada Allah. Allah ada. Allah tolong aku. Kadang-kadang memang susah. Kita tak nafikan. Ujian bila kita berhijrah ni besar. Ujian bila kita nak tinggalkan sesuatu perkara negatif ni besar. Kadang kita tak yakin dengan diri kita sendiri. Mampukah aku nak tinggalkan dosa tu? Ingat je lah, berserah pada Allah. Allah tolong, tak ada siapa boleh kalahkan kita. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah Ta'ala tolong kalian, tak ada siapa boleh kalahkan kalian. Ingat macam tu je. Tak ada siapa boleh kalahkan kalau Allah tolong. Jadi maknanya, tak ada siapa tu, termasuk diri kita sendiri pun tak boleh kalahkan diri kita. Nafsu kita pun tak boleh kalahkan kita kalau Allah Ta'ala tolong. Jadi, yakin dengan pertolongan Allah. Yang ni yang kita perlu sebenarnya. Kita perlu sangat perkara ni. Allah tolong. Kan? Jadi, syarat dia kembali kepada Allah dan serah pada Allah. Dosa yang kita buat, kita nak berhijrah, kita nak tinggalkan, ataupun daripada perkara yang kurang baik kepada perkara yang lebih baik. Kita ni pemarah ke, kita ni jenis pemalas ke, kita ni jenis suka bertangguh-tangguh ke, kita ni jenis suka hasad dengki ke, kita ni jenis suka pandang buruk pada orang ke, suuzon, kita ni jenis tu, kita ni jenis ni, kita ni jadi bapa yang tak bertanggungjawab ke, suami yang tak bertanggungjawab ke, isteri yang selalu dapat kemurkaan suami ke, anak yang tidak solehah pada mak bapaknya ke, kan? Dan macam-macam lah. Ataupun pekerja yang tak bagus ke, ataupun dalam ibadat tak sembahyang ke, masih lagi tak puasa ke, tak tutup aurat ke, apa-apalah, kan? Tak tunaikan zakat ke, ataupun kedekut ke, kan? Tak nak bersedekah, sebagainya. Serah pada Allah, kembali pada Allah, serah pada Allah. Allah tolong. Allah pasti akan tolong. Tengok pada ayat berikutnya. Allah tambah lagi ayat berikutnya. Jom kita tengok. Apa dia? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Apa dia? Ikutlah yang terbaik apa yang ditutuskan kepada kalian. Al-Quran. Kan? Agama ni sendiri yang diturunkan daripada Tuhan kalian. Sebelum datangnya azab itu secara tiba-tiba, baghtatan wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak sedar. Ingat perkataan yang digunakan di sini, baghtah. Baghtah. Apa dia? Secara tiba-tiba. Ini dia. Allah. Kena ikut Quran sebelum datangnya azab yang datang dalam keadaan tiba-tiba. Ini yang kita sebutkan sebagai dihijrahkan. Berhijrah sebelum dihijrahkan. Ikut sebelum dipaksa dalam keadaan secara tiba-tiba. Dalam keadaan kita tak boleh nak buat apa dah. Ingat. Kemudiannya, poin yang berikutnya, kalau kita nak berhijrah, kita perlu ada geng. Kita perlu bersama-sama. Kan? Kena ada teman juga. Bukan kita seorang-seorang. Kalau kita seorang-seorang, mungkin kita fail. Kan? Kalau kita seorang-seorang, mungkin kita akan rasa lemah, kita akan rasa tak kuat, kan? Sebab kita bersendirian nak berhadapan dengan ujian-ujian yang ada. Kita rasa macam, yalah,
kita ni lemah lah. Kita tak mampu. Maka ingat jelah perkara ni. Allah SWT sebutkan dalam surah Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Apa perkataannya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Nabi SAW tidak diperintahkan untuk istiqamah seorang-seorang, tapi istiqamah seperti mana diperintahkan kepada engkau dan juga orang yang bersama-sama bertaubat bersama-sama dengan engkau, para sahabat lah kan, para sahabat Nabi SAW sama-sama sekali kan dituntut. Jadi maknanya kalaulah Nabi SAW pun ada para sahabat, bagaimana pula kita? Tak mungkin kita boleh seorang-seorang. Tu sebablah kita perlukan kawan-kawan, kita perlukan teman-teman, kita perlukan persekitaran yang baik, dan selain daripada tu kita perlu untuk baca kisah-kisah orang yang berhijrah. Kisah Siti Sarah ni kita perlu baca. Saya perhatikan dekat Instagram banyak dah sahabat-sahabat tunjuk yang dia kena interview dekat mana? Zayan bukan Zayan, satu lagi tu apa? Naurah, channel Naurah share tu kan. Naurah, kemudiannya dekat dekat radio, dekat apa semua kan ada orang interview dia dan sebagainya, dia ceritakan perkara-perkara yang dia buat apa semua. Sebenarnya proses hijrah orang ni dia membantu kita, menguatkan diri kita. Sebab kita tak boleh bersendirian kan? Kalaupun persekitaran kita tak membantu, kita cari contoh-contoh yang ada, contoh daripada para sahabat, contoh daripada para ulama, para salihin yang terdahulu yang berhijrah. Nabi Muhammad SAW memang orang yang hebat, yang kita tak payah ceritalah, mana pernah berubah daripada buruk kepada baik. Nabi memang dah yang terbaik daripada lahir-lahir lagi, dan memang lahir dalam keadaan yang terbaik kan. Ni kita cerita orang-orang yang pernah buat dosa, contohnya para sahabat Nabi SAW pun sebelum Islam pun macam-macam juga kan. Okeylah, para tabi'in, para salafus salih, berapa banyak ulama-ulama ataupun para awliya Allah yang asalnya pernah buat perkara-perkara yang dosa, tapi mereka berubah, mereka boleh berhijrah. So kebersamaan ni penting kan? Satu geng ataupun cerita, baca kisah-kisah tu, tengok kisah-kisah orang yang bertaubat, kisah-kisah yang bertaubat berjuta-juta kan, tak cukup untuk kita kira berapa ramai orang yang bertaubat. Kita tengok, ya Allah, dia berubah daripada begini jadi begini. Ingat tak hari tu berapa tahun lepas kan, ada seorang yang tattoo terlampau banyak tu kan, Abang Long kawasan tu kan, apa tah nama saya pun dah tak ingat lah kan. Jadi bila dia berubah tu kan ramai, ya Allah, dia ni, orang macam ni boleh berubah kan. Kenapalah aku ni samsing sangat? Aku sebenarnya lagi samsing lagi daripada dia, sebab aku tak berubah. Aku samsing sebab aku berani lawan Allah Ta'ala kan. Dia berubah, dia tunduk pada Allah Ta'ala, aku tak mau lagi kan. Aku masih lagi degil lagi, aku lebih samsing lagi, walaupun luaran mungkin nampak lembut kan, tetapi sebenarnya samsing aku depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi dahsyat lagi. Seterusnya kita cepat-cepat kan, 10:45 kemudiannya jangan melampau. Ayat tu juga, ayat yang sama, kita tengok Allah Ta'ala sebutkan juga wala tatghaw kan, wala tatghaw, jangan melampau. Wala tatghaw tadi ayat kena ada orang lain, lepas tu jangan melampau. Rupa-rupanya bila kita nak berhijrah ni, kita tak boleh drastik sangat semua sekali secara keseluruhan. Hari ni buat jahat, esok kita nak jadi wali Allah Ta'ala yang paling tinggi sekali makamnya. Janganlah begitu kan, ada peringkat-peringkat dia. Kemudiannya kita laju-lajukan sikit tinggalkan pula persekitaran yang buruk kan? Tinggalkan persekitaran yang buruk. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan engkau cenderung pun kepada orang yang zalim. Jangan engkau cenderung pun kepada orang yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Jangan kau cenderung kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh api neraka dan tiadalah bagi kalian pembantu selain daripada Allah, kemudian kalian tidak akan ditolong. Allah. Jadi perlukan kawan-kawan, persekitaran yang baik. Seterusnya Allah SWT nyatakan wa aqimis salata, tunaikan solat. So jaga solat salah satu cara untuk kita berhijrah.
Kalau kita rasa kita banyak dosa, kita rasa susah nak meninggalkan dosa, jaga solat. Jaga solat betul-betul. InsyaAllah Allah Ta'ala tolong. Saya jumpa banyak kawan-kawan yang berhijrah, yang Allah Ta'ala tolong mereka berhijrah. Kebanyakannya kalau kita perhatikan, mereka mula dengan menjaga solat. Mereka jaga betul-betul solat. Bila dia orang jaga solat, lepas tu dia dapat berubah dengan sebab-sebab tu lah. Allah Ta'ala tolong lah. Allah Ta'ala tolong. Tadi kita sebut Allah tolong. So salah satu daripadanya adalah dengan jaga solat. So jaga solat dulu. Okay, seterusnya adalah banyakkan amal ibadat. Buat amal ibadat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Al hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan yang baik akan menghilangkan perbuatan yang buruk. Akan menghilangkan perbuatan yang buruk. Ini konsep dia. Kita buat benda baik. Sebab kita memang katalah perbuatan buruk tu susah untuk kita tinggalkan. Katakanlah begitu memang ya Allah Ustaz, susah lah nak tinggalkan benda buruk ni. Dia dah jadi sebatilah dalam diri saya. Macam mana saya nak tinggalkan? Susah. Okay, buat benda baik. Banyak buat baik. Contoh yang ada pada Siti Sarah dan sahabat-sahabat yang lain kan, banyak bersedekah. Contohnya kan macam Abah Buci tahun lepas meninggal kan, macam tu juga, banyak bersedekah. Walaupun duit tak ada. Saya dengar satu interview dia semalam ke apa tak, yang daripada Naura tu kan, dia sebut tentang waktu tak ada duit pun kan, dia cakap dengan suami dia, dah sedekah kat mak, dah bagi kat mak ke belum? Bukan sedekah, mak tak sebut sedekah, dah bagi kat mak ke belum? Allah, duit tinggal RM500 je. RM500 macam mana nak bagi kat mak? Habis kalau awak ada RM500, mak ada berapa? Bagi separuh kat mak, 250 kat mak. Ya Allah, duit tinggal RM500, bagi kat mak 250. Mak suami tu tau, bukan mak dia. Maknanya dia pesankan betul-betul bahawasanya sedekah ni benda yang penting, benda yang besar. Kata ya Allah, patutlah Allah Ta'ala tolong. Al-hasanat yudhibnas sayyiat. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Perkara-perkara yang baik akan menghilangkan perkara-perkara yang buruk. So kalau kita nak usahakan, nak kontrol diri kita ni supaya kita boleh kan buat benda-benda yang baik dan meninggalkan hijrah daripada perkara-perkara yang dosa, banyakkan amal soleh. Lagipun konsepnya adalah nafsu kita ni, kalau kita tak sibukkan dia dengan kebenaran, dengan kebaikan, memang dia sendiri akan sibukkan kita dengan kebatilan. Nafsu kita, kalau kita tak sibukkan dia dengan kebenaran, dia akan sibukkan kita dengan kebatilan. Ingat betul-betul benda ni. Nafsu kita, kalau kita tak sibukkan dengan kebenaran, dia akan sibukkan kita dengan kebatilan. So kita yang sibukkan diri kita dengan perkara yang baik, perkara buruk tu akan hilang. Perkara buruk tu akan ditinggalkan. Sebab kita sibuk dengan buat benda yang baik. Sibukkan diri kita. Jangan duduk termenung, ya Allah banyaknya dosa aku, lepas tu kita tak buat apa. Susahlah kita nak tinggalkan. Ataupun banyaknya salah aku, banyaknya silap aku, banyaknya dosa aku. Lepas tu terus macam tu. Itu bukan caranya. Cara untuk kita bertaubat, cara untuk kita berubah, cara untuk kita berhijrah adalah bila kita rajin buat benda baik. Nanti perkara berdosa tu akan mula kurang dan hilang terus. Selain daripada tu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah ampunkan dosa-dosa. Sedekah kena rajin. Ini yang tadi awal-awal tadi kita sebut. Saya awal-awal tadi saya dah sebut tentang projek wakaf ni. Ada sahabat yang tanya, kata wakaf ni bagus untuk diri kita ke untuk keluarga kita? Tak kisah, dua-dua boleh. Untuk keluarga pun sangat bagus sebenarnya. Saya besarkan sikit gambar ni. Sekejap. Ni surah Al-Islah. Surah Islah ni yang gambar atas tu adalah gambar yang gambar yang asal lah, ataupun keadaan surah Islah yang asal yang saya dah mengajar dah lebih kurang 12 tahun tu. Inilah dia kan, surah yang atas tu. Kemudiannya nak tukar kepada bentuk yang cantik begitulah, yang besar begitu, yang dah macam bentuk masjid dah tu kan. Lebih kurang 7.5 juta yang diperlukan. Ini insya-Allah kita boleh tolong sama-sama lah. Mudah-mudahan ini adalah kita panggil salah satu permulaan yang baik untuk kita pada tahun ini. Tahun 1443 kita mulakan dengan wakaf untuk surau. Selagi mana orang semayang dekat surau, selagi itulah kita masih lagi dapat pahala. Ya Allah, kita dah mati. Kita tak tahu kan bila kita akan mati kan? Jadi bila kita dah mati, pahala tu masih lagi
berpanjangan untuk kita. Terus menerus mengalir kepada kita. Ya Allah, takkan tak nak kot. Siapa yang tak nak kalau macam ni? Kan, kita mati nanti pun pahala masih lagi mengalir. Yalah 7.5 juta, kita tak adalah, saya tak adalah duit banyak 7.5 juta tu kan. Tuan-tuan mungkin ada. Tapi kebanyakan kita mungkin tak ada 7.5 juta tu kan. Kita nak bagi 7.5 juta pun ya Allah macam mana kan. Kita nak bayar hutang kereta kita pun tersengguk setiap bulan kan. Kereta bayar berapa ratus je sebulan, itu pun dah penat, apalagi 7.5 juta. Okey dah ustaz, saya nak bagi RM7.5 boleh ke tidak? Boleh. Itu pun termasuk daripada wakaf kita. Ataupun saya nak bagi RM75 contohnya. Tu berapa tu? 0.0001% agaknya kan. Dapat pahalanya. Dapat kan. Allah Taala akan bina untuk kita rumah di syurga. Siapa yang bina untuk Allah satu masjid di atas muka bumi, Allah Ta'ala akan, ataupun di dunia, disebutkan dalam hadis tu, di dunia, maka Allah akan binakan untuknya sebuah maligai di syurga. Takkan tak nak kot maligai kat syurga kan. Rumah kat dunia ni pun kalau ada orang nak bagi free, kita ambil kan. Tak kala nak tolak orang nak bagi rumah kan. Ini kan pula rumah kat syurga Allah nak bagi dengan bayaran yang terlalu kecil kan, yang kita ada. Kecil je yang ada daripada kita, kecil je. Tapi Allah SWT nak bagi, Allah boleh bagi kan. Rumah dekat syurga, mahligai dekat syurga. So jangan lepaskan peluang ni. Tolong screenshot yang ni. Tolong screenshot yang ini Screenshot yang ini ada nombor akaun Surah Al-Islah dan juga nama-nama dan nombor telefon mereka yang boleh dihubungi. Tengok tu kan. Kalau rasa nak pergi lawat tempat projek lepas PKP nanti pun boleh juga, insya-Allah. Okey, tapi tajuk kita tak habis lagi Ini selingan aja Tadi kita sebutkan apa? Banyakkan ibadat. So banyakkan ibadat, ini antaranya. Dan sedekah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Taala tolong. Kemudiannya syarat bila kita nak berhijrah, dia kena sabar. Sebab bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la hijrata ba'dal fathi walakinna jihadun wa niyyah, kan, tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah, yang ada adalah jihad dan juga niat. Bila Nabi SAW sebutkan begitu, maka kita jangan rasa macam senang je jihad ni, senang je berhijrah ni, hijrah simple je, senang je. No, hijrah memang memerlukan kepada kesabaran, kerana dia memerlukan kepada jihad dan juga niat. Kesungguhan gila-gilanya, itu dia panggil jihad. Dan juga niat yang betul. Tanpa niat yang betul, tanpa jihad, maka tak boleh nak hijrah. Maka Allah SWT nyatakan, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wasbir, bersabarlah. Dan ini perkataannya, wasbir. Kena bersabar. Kalau nak buat apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nak istiqamah dalam berhijrah, maka kita perlu bersabar. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan akhir sekali Allah SWT nyatakan pula ayat tu, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ingat jelah balasan itu datang daripada Allah. Ini adalah motivasi kita. Allah tidak akan mensia-siakan. Allah tidak akan sia-siakan. Manusia mungkin tak nampak hijrah kita. Manusia mungkin tak nampak kita berubah. Manusia mungkin tak balas kita dengan balasan yang baik. Manusia mungkin buat je. Kita dah berubah. Tapi orang tak nampak satu. Kita dah berubah, orang kutuk lagi. Orang tak galakkan pun kita berubah. Ada sahabat saya pergi sembahyang subuh, kan? Pergi sembahyang subuh. Lepas tu dah lama dia pergi sembahyang subuh, mak dia panggil dia. Kau kenapa? Kau ikut ajaran sesat Pergi sembahyang subuh kat masjid pun dah dipanggil ajaran sesat oleh mak dia. Maknanya keluarga tak sokong pun perubahan itu. Keluarga tengok pelik perubahan tu. Kenapa kau ni ekstrim sangat? Ada seorang artis, anak murid saya, yang dia kata, Ustaz, saya mula-mula berubah. Dia waktu tu tak pakai tudung lagi. Sampai sekarang saya rasa belum pakai tudung lagi. Tapi mula-mula dia berubah tu, dia kata dia jaga semayang dulu. Jaga semayang.
Jaga semayang tu bukan jaga semayang 5 waktu, jaga semayang 3 waktu. 3 waktu je dia semayang. 3 kali sehari dia semayang. Dia kata, Ustaz, saya lemah. Sebab bila saya semayang 3 kali sehari, 3 kali je, kawan-kawan kata, kau ni kenapa ekstrim sangat? Kau kenapa berubah ekstrim sangat? Man-man lah. Relax lah. Kau semayang lah seminggu sekali ke, minggu 2 kali ke. Ini sehari sampai 3 kali semayang. Padahal semayang 5 kali sehari tu, dia masih tinggal lagi semayang subuh. Dia masih tinggal semayang isyak. Dia cuma semayang zuhur, asar, maghrib. Kan? Itu pun kawan-kawan dah kata ekstrim. Maknanya geng tu tak bantu langsung. Tak tolong langsung. Ataupun kita buat baik, pasangan kita tak nampak, pasangan kita tak hargai pun. Tak peduli pun dengan perubahan baik kita. Kan? Ada orang dia kata, Ustaz, betul lah, saya dulu teruk, Ustaz. Saya pasangan yang buruk, saya suami yang buruk, saya isteri yang buruk. Betul. Tapi saya dah berubah, Ustaz. Saya dah berubah jadi baik. Dia tak hargai pun perubahan saya. Kan? Dia tak peduli pun saya berubah. Dia tak peduli pun saya dia dah makin baik daripada dia. Ingat je lah, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran orang yang melakukan kebaikan. Ingat je lah, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala perhati apa yang kita buat. Maka Allah Ta'ala jualah yang akan membalasnya. Ingat yang terakhir sekali, ingat balik kepada ayat ini. Ini ayat yang patut sentiasa kita jadikan sebagai motivasi kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jantung kita yang berdegup itu nanti sampai satu masa dia akan berhenti. Dia tak akan bergerak lagi dah. Ketika itu kita akan berbaring di dalam kubur ajalah. Kita akan mengiring di dalam kubur menghadap ke arah kiblat bersendirian. Jadi kalau kita tak mau berhijrah sekarang, agak-agak bila kita hendak berhijrah? Jadi berhijrahlah sebelum kita dihijrahkan. Kan? Berhijrah sebelum kita dihijrahkan. Berubah sebelum kita dipindahkan ke alam yang satu lagi. Tinggalkan segala yang Allah Ta'ala redha sebelum kita terpaksa meninggalkan dunia ini secara keseluruhan. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala tidak redha kepada Allah, apa yang Allah Ta'ala redha, sebelum kita terpaksa meninggalkan semua perkara yang Allah Ta'ala tidak redha itu kerana kita dah tak mampu lagi nak melakukannya. Kita dah masuk ke dalam kubur. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita taubat sebelum kita mati. Kurniakan kita maghfirah, keampunannya sebelum kita meninggal dunia lagi. Dan mudah-mudahan bila kita mati nanti, mati kita dalam keadaan yang terbaik. Mati kita yang dipanggil sebagai husnul khatimah. Dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang kita gembira. Biarlah manusia lain sedih dengan kematian kita, menangisi kematian kita, tetapi kita bergembira kerana kita dah selesai urusan di dunia ini dalam keadaan yang terbaik. Jadi rasanya cukup setakat itu insya-Allah untuk kali ini. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang dah bersama pada sepanjang kuliah kita, ceramah kita pada pagi ini. Dan terima kasih banyak-banyak kepada pihak Surau Al-Islah Session 7 Shah Alam. Dan mudah-mudahan projek pembinaan ataupun pembaharuan Surau Al-Islah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengubahsuaian itu dapat berjalan dengan begitu lancar, insya-Allah dapat menempatkan jemaah dengan lebih ramai dan lebih selesa lagi. Surau ini adalah surau Jumaat kan. Jadi memang memerlukan kepada jumlah jemaah yang lebih ramai, yang mencukupilah untuk persekitaran yang begitu ramai dekat kawasan Section 7 tu. Section 7 memang dah ada masjid, kita tak nafikan ada masjid Section 7, tapi agak jauh daripada tempat Surau Al-Islah Section 7 ni jadi kita tolonglah, pakat tolong ramai-ramai insya-Allah. Mudah-mudahan ada saham yang berpanjangan untuk kita sampai bila-bila, sampai kita mati pun terus menerus kita akan dapat
pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkat orang semayang kat situ, orang iktikaf kat situ, orang mengaji, orang menuntut ilmu dekat situ, orang buat benda-benda baik kat situ, macam-macam kan, perkara-perkara yang 24 jam orang lakukan kebaikan dekat surau. Mudah-mudahan kita terus juga 24 jam dapat pahala yang berpanjangan. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita mendapat tahun yang lebih baik tahun ini daripada tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun ini kita lebih dekat pada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang. Mudah-mudahan tahun ini adalah tahun yang memberikan 1001 kebaikan untuk kita semua. Kullu amin wa antum bi alfi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar, Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.